Okay, so ini adalah satu video untuk tengok macam mana nak guna pengiraan ini. Okay, V per lambda sama dengan V per lambda. Ini adalah jalan singkat lah. Okay, dalam exam dia tak bagi sebab benda ni adalah direct. So, kenapa formula dia macam ni? Reason dia adalah kalau korang masih ingat, V sama dengan F lambda. Okay, dalam pembiasan kita tahu bahawa F adalah malar. Maksudnya, okay, contohlah dekat sini. Frekuensi dekat sini sama je dengan frekuensi dekat sini. Maksudnya frekuensi dekat tempat yang dalam sama sahaja dengan frekuensi dekat tempat yang cetek. Jadi V sama dengan F lambda. Kalau kita rearrange, kita akan dapat V per lambda. So maksudnya, disebabkan F dekat tempat dalam sama dengan tempat cetek, maka kita tahu V per lambda dekat tempat dalam sama sahaja dengan V per lambda dekat tempat cetek sebab F dia sama. Kenapa? Sebab dalam pembiasan F tidak berubah. Dari situlah kita dapat V per lambda sama dengan V per lambda. Okey, tak kisah susunan macam mana, tapi tak kisah, maksudnya tak kisah siapa yang dalam, siapa cetek, tapi pastikan kalau V1 tu adalah laju dekat tempat dalam, lambda 1 kena panjang gelombang dekat tempat dalam. Kalau V2 tu laju dekat tempat cetek, lambda 2 adalah laju dekat tempat cetek juga. Okey, contoh pengiraan. Okey, contoh soalan lah. Dia bagi kita 3 tempat PQR. Dia cakap, okay, wave speed dekat R, which is this one. Dia punya V adalah 6 ms negatif 1. Okay, so sekarang dia tanya, kalaulah, jap, sabar. Oh, salah. Sorry. Dia kata 6 ni adalah dekat P. So, 6 ms negatif 1. So, dia tanya dekat R macam mana. So, apa yang kita boleh buat adalah, yang ini nak tukar unit boleh, tak nak tukar unit pun boleh sebab dia adalah ratio. Okay, jawapan still sama. So, V per lambda sama dengan V per lambda dekat 1 dan dekat 2. So, katakanlah 6 bahagi dengan 15 dekat sini sama dengan V bahagi dengan 10. Jadi, 6 kali dengan 10 sama dengan 15 V. So, V adalah 4. So, jawapan dia adalah B bola. Okay. Tapi, kadang-kadang dia advance sikit tau. Soalan dia lain sikit. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, kita try dulu. Kalau korang tengok dekat sini, kita dah tahu dah. Dalam cetek, lepas tu ada kira-kira, biasanya V per lambda sama dengan V per lambda. So, dekat sini dia dah cakap V adalah 1.5 dekat tempat dalam. Okay, so dekat sini 1.5. So, dia tanya berapa V dekat kawasan cetek. So, V per lambda 2 sama dengan, sekarang dia nak tanya V dekat sini. Okay, kalaulah korang buat 2 dekat sini, sebab ada 2 kan, korang akan dapat V sama dengan 1.5. Salah. Kenapa? Sebab dalam kecetek mana boleh kelajuan kekal sama, kelajuan berubah. Jadi apa masalah dia? Masalah dia adalah, korang kena ingat bahawa bila kita buat panjang gelombang, ini lambda daripada puncak ke puncak ataupun lembangan ke lembangan. Itu adalah lambda. Jadi dalam kes ni, kita punya lambda bukan 2. Okey, 2 cm ni mewakili 2 lambda. Jadi sebenarnya 1.5 bahagi 2 sama dengan V per 1. Sebab panjang gelombang adalah puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. Fasa yang sama kan. So dekat sini 2 cm tu mewakili 2 lambda. Jadi kalau nak 1 lambda saja, 1 je lah. Jadi V adalah 0.75 dan unit dia kita kekalkan cm as negatif 1. Okay, so itu adalah cara kita nak kira untuk pembiasan gelombang. Okay, so untuk pembiasan gelombang rasanya macam dah habis. Jadi again korang kena ingat point utama. Okay, tolong ingat setiap kali korang study pasal fenomena gelombang berbagai tu. Okay, tak kisahlah pantulan, pembiasan semua. Pastikan kita tahu dan ingat, okay, benda ni. Okay, situasi apa yang menyebabkan dia, sebelum dan selepas jadi apa faktor kalau ada, aplikasi dan rumus. Okay, macam contoh, pembiasan situasinya adalah kedalaman yang berbeza. Okay, untuk air. Kalau bunyi, suhu ataupun ketumpatan udara. Okay, sebelum dan selepas, VF lambda, apa kesan dia? Adakah dia makin laju, makin slow? Okay, lambda dia macam tu. Faktor depends lah apa yang ada.
aplikasi kalau ada dan juga rumus. Macam dalam kes kita pembiasan tadi, V per lambda sama dengan V per lambda. Macam tu. Jadi, setiap kali kita habis belajar satu fenomena, pastikan kita tengok balik boleh tak identify situasi dan benda-benda yang lain. Okay. So anyway, untuk video seterusnya kita akan tengok pasal pembelauan ataupun diffraction pula. Okay. Alright. Terima kasih.